tuan-tuan dan puan-puan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ajaran Rasulullah SAW. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi berada di bumi Makkah Al-Mukarramah, bumi yang penuh dengan kesucian, keagungan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk lebih memberkati perjalanan kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita baca doa safar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi Subhanalladzi sakhkhara lana sakhkhara lana hadza wa ma kunna wa ma kunna lahu lahu muqrinin muqrinin wa inna wa inna ila rabbina ila rabbina lamunqalibun. lamunqalibun. Amin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita 19 orang, termasuk saya 20 orang saja untuk pagi ini. Biarlah ramai yang kata nak berehat, nak luruskan kaki, nak betulkan urat. Jadi tak apa, kita yang mana ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini hari Jumaat, jadi kita pergi satu tempat sahaja. Sebenarnya lazim dia kita pergi dua tempat, tapi takut tak sempat, jadi kita pergi satu tempat saja, iaitu Masjid Hudaybiyah. Di samping itu saya akan menceritakan tentang apa peristiwa bersejarah yang pernah berlaku di Hudaybiyah. Dia mendapati dalam mimpi dia, ya, dalam mimpi dia, yang mana kaum muslimin pergi ke kota Makkah, ya, memakai ihram, ya, memakai ihram, masuk Makkah dalam keadaan aman, tidak ada berlaku peperangan, pertempuran ataupun pergaduhan di antara kaum muslimin dan juga kaum kafir musyrik Makkah. Ya. Lalu Rasulullah pun menceritakan kepada sahabat-sahabat, ya, menceritakan kepada sahabat-sahabat tentang mimpinya itu. Jadi sahabat-sahabat itu bergembira. Mereka gembira. Gembira pertama, mereka menyangka yang pada tahun itu adalah tahun penaklukan kota Makkah. Yang keduanya, mereka gembira kerana mungkin dapat bertemu kembali keluarga mereka yang telah lama mereka tinggalkan di kota Makkah. Jadi Rasulullah SAW pun bertanya pendapat mereka. Mereka berkata, ayo kita pergi. Ya. Jadi pergi. Jadi Rasulullah pun memerintahkan semua sahabat-sahabat agar memakaikan ihram. Ya, daripada Madinah memakaikan ihram. Kemudian tidak membawa senjata untuk berperang. Kebiasaan membawa senjata seperti perisai, pedang. Kalau bawa pedang pun dalam keadaan terhunus, disimpan. Ya. Dan sebelum bertolak, Rasulullah telah membawa unta dia yang bernama Qaswa. Kemudian Rasulullah membawa juga seekor kambing untuk dijadikan sembelihan nanti di sana, dan ditandakan dengan tulisan Quran. Ya. Jadi Rasulullah dengan kaum muslimin pergi seramai 1,400 orang. Ada riwayat mengatakan 1,500. Lalu pergilah ke Makkah. Dalam perjalanan Rasulullah telah menghantar dia punya pengintip untuk mengetahui keadaan di Mekah. Lalu pengintip pun datang beritahu yang satu kaum daripada Bani Kinanah, mereka telah mendapat berita yang Rasulullah dengan kaum muslimin nak datang masuk ke kota Mekah, dan mereka bersedia untuk menghadapi Rasulullah. Lalu Rasulullah pun bersyarat dengan sahabat-sahabat, apa yang perlu kita lakukan. Jadi di kalangan mereka Rasulullah kata, okey, kita
pergi dengan cara aman. Kita nak masuk kota Makkah untuk mengajarkan ibadah umrah. Sekiranya mereka menyerang kita, kita akan lawan. Ini kata Rasulullah. Kita tak takut, dia kata. Ya? Allah Ta'ala bersama dengan kita. Lalu sampai saja kaum Bani Kinaanah ni, mereka pun tak berani menyerang. Sebab nampak Rasulullah dengan sahabat-sahabat pakai ihram, bukan tujuan nak perang. Jadi mereka pun tak halang Rasulullah. Kemudian sampai di satu tempat hampir, iaitu di satu laluan nak ke kota Makkah ni, itu jalan lama. Bukan itu jalan Tanahim, yang jalan kita kalau naik bas daripada kota Madinah naik ke atas, laluan lain, jalan lama. Pada masa itu Khalid Awali dengan tentera berkuda dia bersedia untuk menghadapi Rasulullah. Tapi Rasulullah dengan sahabat-sahabat, mereka tak jalan ikut jalan biasa ni, jalan Tanahim ni. Mereka melencong pergi ke Hudaybiyah. Sini bila Khalid Awali bila tengok kaum muslimin ni bukan ikut jalan biasa, mereka mengatakan tuan ni diorang bukan nak berperang dengan dalam pakaian ihram. Tapi Khalid Awali kata, kalau kita nak serang mereka ni, waktu bila? Waktu mereka tengah solat. Ini paling, orang kata paling mudah kita nak menang. Kalau kita serang kaum muslimin pada masa mereka solat, kita boleh menang. Tetapi pada waktu zuhur tu mereka tak ambil peluang untuk menyerang, sebab mereka nak tengok dulu betul tak diorang solat macam mana. Kemudian pada waktu asar, pada masa itulah Rasulullah mengarahkan sahabat-sahabat sembahyang dipanggil Syiddatul Khawf, iaitu solat dalam peperangan, menghadapi, bersedia untuk menghadapi peperangan. Istilah dia, angkat takbir Allahu Akbar, kemudian pegang pedang. Tapi solat. Ya, orang kata bersedia menerima ancaman. Jadi Khalid awal ini dia tengok, tak boleh kita serang ni. Orang ini sembahyang tapi pegang pedang. Contoh macam tu. Dipanggil Syiddatul Khawf, iaitu sembahyang dalam menghadapi situasi peperangan. Dia ada dua, ada beberapa cara tu. Ada yang step by step, mana dia barisan depan, dua barisan dulu solat, yang di belakang pegang pedang. Kemudian yang step kedua pula pergi ke depan, yang belakang ni pegang pedang. Dia ada macam tu. Tapi solat, perkarakan semua untuk solat. So yang mana di depan tu rukuk, yang belakang ni bersedia tengok kalau ada musuh dan datang menyerang. Dia ada hilir-hilir. Itu sembahyang dipanggil Syiddatul Khawf, bersengatan takut, atau dipanggil solat dalam menghadapi ancaman atau peperangan. Kemudian mereka Rasulullah tiba di Hudaybiyah. Kita nak pergi. Apabila sampai saya di Hudaybiyah, kaum kafir musyrikin Makkah pun menghantar utusan. Rasulullah dulu, Rasulullah dulu hantar utusan. Berhantar utusan, tapi masih belum ada kata sepakat. Kemudian dihantarlah Utsman bin Affan pergi ke kota Makkah untuk berunding. Tetapi kaum kafir Quraisy Makkah ni, mereka tahan Sayyidina Utsman, mereka tak lepaskan. Jadi sehinggalah ada kabar berita, kabar angin mengatakan yang Utsman telah dibunuh, Sayyidina Utsman telah dibunuh. Apabila mendengar saja kabar angin ini, maka sahabat-sahabat Rasulullah pun mereka datang berkumpul di satu pokok, di sebatang pokok. Mereka mengarahkan mereka untuk melepaskan ikrar taat setia, dipanggil bai'ah ridwan di sebuah batang pokok. Pada masa itu Rasulullah dipegang tangannya Sayyidina Umar, kemudian ada beberapa orang sahabat. Mereka buat pelatan
di bawah satu pokok, mereka berjanji untuk taat ikhlas setia dan akan memerangi kaum kafir musyrik Makkah sehingga ke titisan darah. Jadi pada masa ini kaum kafir musyrik Makkah mendengar perkabaran ini, jadi mereka pun takut. Bila takut, mereka pun lepaskanlah Sayyidina Osman. Bila lepaskan, kemudian bertukar-tukar apa dia rundingan. Bertukar-tukar, masih belum ada kata sepakat. Sehinggalah ketika mana kaum kafir Quraisy Makkah mereka menghantar seseorang bernama Suhail. Apabila Rasulullah melihat saja wajah Suhail ini, dia kata apa? InsyaAllah urusan kita pada hari ini akan dipermudahkan. Dipermudahkan. Kemudian berlakulah perjanjian yang dinamakan perjanjian Hudaibiyah di antara kaum muslimin Madinah dan juga kaum kafir Quraisy Makkah. Apa isi perjanjian tu? Yang pertamanya, Rasulullah dan sahabat-sahabat kaum muslimin tidak boleh memasuki kota Makkah pada tahun itu, tetapi boleh masuk pada tahun hadapan dengan syarat hanya boleh berada di Makkah 3 hari sahaja. Kemudian tidak boleh membawa senjata yang terhunus. Maknanya kalau bawa pedang mesti masukkan dalam sarung dia, tak boleh dalam keadaan terhunus. Kemudian perjanjian yang kedua, Rasulullah bebas untuk berdakwah kepada siapa-siapa dia nak dakwah, tak ada halangan. Tidak ada halangan. Kemudian yang ketiga, gencatan senjata selama 10 tahun tidak boleh berperang sesama mereka, baik daripada orang yang menyokong kaum muslimin di Madinah ataupun kaum yang menyokong atau di bawah naungan penduduk kota Makkah. Dan satu lagi isi perjanjiannya ialah mana-mana ahli keluarga ataupun mana-mana orang yang berhijrah ke kota Madinah tanpa kebenaran daripada walinya atau ahli keluarganya hendaklah dikembalikan ke kota Makkah. Tetapi mana-mana orang-orang daripada golongan Nabi Muhammad, iaitu kaum muslimin yang berhijrah ke kota Makkah, tidak perlu dikembalikan. Inilah di antara perkara-perkara yang sahabat-sahabat tidak setuju dengan perjanjian ini. Istilah macam perjanjian berat sebelah. Sebabnya dia kata mana-mana orang Islam yang berhijrah ke kota Madinah asal penduduk Makkah, tapi mereka yang berhijrah tanpa izin ahli keluarga dia, hendaklah dikembalikan. Tetapi mana-mana orang yang berhijrah daripada kota Madinah ke kota Makkah tak perlu dikembalikan. Bukan tak perlu dikembalikan ke kota Madinah. Maksudnya kan orang penduduk Makkah, kan sahabat-sahabat kan mereka berhijrah ke kota Madinah. Bila mereka berhijrah tu, ada di kalangan ahli keluarga dia tak setuju, tak benarkan. Jadi kalau tak benar tu, bagi dia pun ambil, dia kena pulangkan. Tapi Rasulullah setuju. Ada seorang sahabat bernama dia Abu Jandal. Abu Jandal ni dia memang berhijrah ke kota Madinah tanpa persetujuan ahli keluarga dia. Keluarga dia tak mau dia berhijrah masuk Islam, tak mau. Jadi dia kena kembalikan. Sehingga Abu Jandal ni kata apa? Adakah kamu ya Rasulullah nak khianati aku? Adakah kamu nak biarkan aku disiksa? Adakah kamu nak aku ni dipaksa supaya menyertai agama mereka balik? Sampai macam tu. Tapi apa kata Rasulullah? Bersabarlah kamu wahai Abu Jandal, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui
Perjanjian ini. Tengok, Rasulullah bagi orang kata, bagi semangat kat sahabat ni. Bukan nak aniaya dia, bukan nak pianak, bukan. Tapi Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih mengetahui. Jadi perjanjian ini tetap dimeterai oleh Rasulullah, kerana Rasulullah lebih tahu dan Allah Ta'ala lebih tahu. Sebelum tu kita tengok di sebelah kanan kita ni. Sebelah kanan kita ni adalah kelambu, kilang kelambu Kaabah. Kiri sebelah kiri kita ni. Okey. Kemudian ini adalah muzium dua masjid. Dulunya dibuka, sekarang dah tak buka dah. Dia dah tutup dah sekarang. Jadi ini jalan nak menuju ke Masjid Hudaibiyah. Jadi itu ada antara isi pengandungan dia, yang mana Rasulullah tetap juga meterai. Okey. Apa hikmah dia? Bila berlaku kejahatan senjata, mana tidak ada peperangan. Bila ada Rasulullah bebas berdakwah, Rasulullah telah hantar utusan-utusan untuk berdakwah kepada Raja Rom, Parsi, Mesir, Raja Mesir. Dan yang mana kembali semula ke kota Makkah, mereka pun berdakwah, ajak orang masuk Islam. Yang mana akhirnya kaum muslimin menjadi dua kali ganda dengan termaterainya perjanjian ini. Dan perjanjian Hudaibiyah ini juga telah disabotaj atau dikhianati atau dimungkiri oleh kaum kafir musyrikin Makkah. Walaupun nampak perjanjian ini seperti berat sebelah, tapi Rasulullah tetap tanda tangan, tetap meterai, dan natijah dia, hasil dia, penduduk ataupun kaum muslimin bertambah dua kali ganda. Rasulullah bebas berdakwah. Kemudian yang mana yang kembali semula ke kota Makkah, mereka pun berdakwah walaupun kena tekanan, tapi mereka tetap berdakwah. Jadi pada masa itulah, pada tahun ke-8 Hijrah dan ke-9 Hijrah, pada masa itu bila kejahatan senjata ini telah disabotaj, iaitu kaum musyrik Makkah, mereka telah menyerang kabilah yang dinaungi oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Pada masa itulah Rasulullah telah mengarahkan seramai 10,000 sahabat-sahabat kaum muslimin pergi ke Batu Makkah untuk bersedia menakluk kota Makkah pada tahun ke-9 Hijrah. Sorry, itulah tahun 9 Hijrah. Tahun 8 Hijrah, tahun Hijrah untuk penaklukan kota Makkah. Jadi dalam masa 2 tahun je perjanjian itu berlaku. Kemudian ada satu ketika, bagaimana Rasulullah dan dengan sahabat-sahabat dah pakai kain ihram, dah berdiri kuat dah berniat umrah dah, tapi sampai di Masjid Hudaibiyah ni mereka terhalang, tak dapat nak buat umrah. Macam nak buat? Maka Rasulullah mengarahkan sahabat-sahabat untuk dam ihtisar, iaitu bayar tahallul ihsar dengan menyembelih seekor kambing supaya mereka semua bebas dalam ihram. Jadi di situlah ulama istinbat hukum, mana-mana jemaah umrah yang tidak niat bersyarat, sekiranya mereka terhalang untuk melaksanakan ibadah umrah, maka kalau mereka nak keluar daripada ihram, kena sembelih seekor kambing. Itu istinbat hukum. Jadi macam Rasulullah dengan kaum muslimin, mereka pun tak tahu yang nak kena halang, yang boleh masuk Makkah, yang boleh ihram dah. Jadi nak keluar daripada ihram, kena seekor kambing. Barulah boleh bebas pula, boleh pakai baju biasa. Ya. Dan begitu juga bila mana pernah berlaku suatu ketika selama 1,400 orang kaum muslimin berada di Hudaibiyah ni, ada satu telaga tu. Telaga tu bias mereka dah buat minum apa mandi, akhirnya air itu dah habis. Bila habis, mereka mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah,
Tengoklah kita punya air telaga ni dah habis. Kami semua dahaga, kehausan, tak ada air. Lalu Rasulullah, ada riwayat yang mengatakan Rasulullah meletakkan jari dia dekat apa ni, dekat telaga tu. Kemudian dia ambil dia punya bekas air, dia tuang, kemudian turunlah air daripada celah-celah jari Rasulullah. Mereka minum sepuas-puasnya sehingga seorang pun tak ada yang rasa dahaga. Itu tidak Rasulullah keluar air daripada jari-jari Rasulullah. Ini masih boleh dia hilang. Telaga itu nama dia Telaga Shumai. Jadi masjid yang kita ajak pergi nanti ni nama dia Masjid Ar-Ridwan. Benar perjanjian ataupun apa ni, Baik Ar-Ridwan, iaitu janji taat ikrar setia. Masjid Baik Masjid Ar-Ridwan. Mengatakan insyaAllah urusan kita akan dipermudahkan pada hari ini bila dia melihat wajah Suhail, iaitu utusan yang dihantar oleh Quraisy Makkah. Jadi nak cerita pasal nama ni, Suhail itu makna mudah. Sebab tu Rasulullah kata insyaAllah urusan kita akan dipermudahkan pada hari ini. Jadi nak beritahu je, nama ni memainkan peranan. Ya, nama memainkan peranan. Nama panggilan juga boleh menjadi satu doa. Panggilan yang baik insyaAllah akan jadi baik. Sebab tu pernah berlaku satu peristiwa ketika mana Sayyidina Umar Ibn Khattab menjadi khalifah yang kedua. Datang seorang budak Afrika, keturunan Afrika, keturunan Absyah, bertanya kepada Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, apakah hak seorang anak terhadap bapanya? Lalu Sayyidina Umar Ibn Khattab menjawab, ada 3, iaitu yang pertama, mencari ibu yang baik bagi anak. Mencari ibu yang baik bagi anak. Maksudnya seorang lelaki kena cari calon isteri yang baik di kalangan orang yang baik. Dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah SAW sabda yang bermaksud, nikahilah wanita itu kerana 4 perkara. Pertama, kerana kecantikan. Kedua, kerana harta. Ketiga, kerana apa? Kerana keturunan. Keempat, kerana agamanya. Rasulullah tekankan kerana agamanya, iaitu maksudnya lelaki dia boleh nikah wanita kerana kecantikan, tetapi kena ingat, kecantikan bukanlah kekal selama-lamanya. Ya, kecantikan bukanlah kekal selama-lamanya. Satu masa nanti bila dah umur dah menikah tua, semua dah tak nampak dah cantik. Dulu dahi licin jadi berkerut. Dulu tidur nampak muka, sekarang belaga punggung. Dulu pakai minyak wangi, lama-lama pakai minyak angin. Dulu pakai 2 biji mata, sekarang jadi 4 mata. Dulu gigi semua cantik, sekarang dah luruh. Macam itulah keadaannya. Kerana Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man nu'ammirhu
nunaqqisu fil khalqi afala ya'qilun. Maksudnya barang siapa yang kami panjangkan umurnya, kami akan kurangkan kejadian dia. Apakah kamu tidak berfikir? Ya, itu maksudnya. Panjang umur akan kurang kejadian. Mata dulu nampak cerah, sekarang dah gelap, dah kelabu, dah rabun. Ya, dulu gigi semua putih, sekarang ada yang warna emas. Ya, dulu pakai minyak wangi, sekarang banyak pakai minyak angin. Itu cerita dia. Nak cerita dia, kecantikan bukanlah kekal. Satu masa nanti semuanya akan hilang. Kemudian Rasulullah kahwin wanita ini, nikahilah wanita kerana harta, boleh. Maklumlah lelaki ni kerja minyak je. Nak kahwin dengan doktor ke, nak kahwin dengan hartawan ke, kan, engineer ke, boleh. Kerana harta. Tapi kena ingat, harta juga bukanlah berkekalan. Satu masa akan habis, kan. Harta ni tak kekal. Satu masa ni dia akan habis. Sama ada kita jadikan dia saham di akhirat, ataupun dia akan jadi laba pada kita nanti. Dia akan jadi perkara yang menuntut kita pula. Sama ada kita dapat harta ni, kita dapat gunakan untuk akhirat nanti, ataupun orang akan ambil harta tu bila kita tak ada nanti. Itu. Ya. Kemudian kahwinilah kerana keturunan. Maksud keturunan ini mungkin kita kata nak tengok yang ni perempuan ni ada beradik dah ramai, InsyaAllah. Jadi kalau kahwin, anak pun InsyaAllah ramai. Tapi kalau anak dia ni anak tunggal, tak mustahil. Dia pun nanti ada anak tunggal saja. Ataupun kerana keturunan, yang dia ni keturunan dia memang berpenyakit. Contoh penyakit sopa contohnya. Jadi kebimbangan kita nak kahwin ni kata nanti masalah penyakit. Kerana keturunan, dia orang ni keturunan yang baik-baik contohnya, kan. Kalau kat kampung tu memang terkenal keluarga ni keluarga yang baik. Jadi kita kahwin tu kerana keturunan. Boleh. Tapi jangan kerana istilah antara dua darjat. Keturunan dimaksudkan di situ. Ya. Kemudian Rasulullah tekankan, kahwinilah wanita itu kerana agamanya. Kerana agama ni insya-Allah akan dapat membimbing keluarga menjadi keluarga yang harmoni. Ya, tidak bagi jannati, usrati jannati. Rumahku syurgaku, keluargaku syurgaku. Bukannya keluargaku neraka. Kalau kerana agama, insya-Allah sama-sama boleh mengharmonikan keluarga, anak-anak dan agama yang baik. Kemudian Sayyidina Umar kata yang kedua, hak anak terhadap bapanya ialah memberi nama yang baik bagi anak. Bagi nama yang baik, kan, nama-nama Nabi ke, nama-nama sahabat ke, kan, Nabi Musa ke, Nabi Idris, Ismail, Ibrahim, Adam, dan Yusuf. Ada pun nama-nama sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, kan, Zaid, apa lagi, Talha, kan, Abu Zar, Al-Ghifari. Banyak nama-nama sahabat. Jangan bagi nama-nama yang tak ada mana. Tapi nama macam Gah, Blackberry, nama John, apa lagi, Greenwood, nama Greenwood, pintu hijau, pintu kayu hijau. Nampak macam best, nampak macam Gah, tapi tak ada makna. Ataupun jangan bagi nama yang nama tidak baik. Apa contoh dia? Nama yang tidak baik. Nama yang tidak baik contoh dia asal nama Susana, panggil Zana.
zani, panggil zani, orang yang berzina. Zana, zani, orang yang berzina. Itu yang kata jangan panggil dengan panggilan yang tidak baik. Ya. Jadi jangan juga panggil yang seolah-olah mendoakan dia. Sebab ada dulu kawan saya dulu, dia masuk sekolah tu sebab dia yang paling kecil. Jadi dia bila dia paling kecil, dalam bahasa Arab panggil budak lelaki iaitu walad. Bila panggil walad, sampai sekarang bila ada orang panggil dia walad, perangai dia ke budak-budakan masih ada perangai. Ya. Apa dia ada? Badan yang pergi ke bawah dia pergi